Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi dimuliakan para jemaah muslimin muslimah yang dirahmati, dikasihi lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di pagi yang dilimpahi nikmat dan barakah kepada kita ini, Allah Ta'ala berikan taufik kasih sayang Allah Ta'ala, kita dapat mengimarahkan rumah Allah SWT, dapat kita tunaikan fardu subuh berjemaah, dan Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insyaAllah kita lihat surah Ali Imran ayat yang ke-102. Surah Ali Imran ayat 102. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat lepas, maka kebanyakan Allah Ta'ala tujukan kepada ahli kitab ya. Kalau kitab ya, di mana Allah Ta'ala menempelakkan mereka kerana mereka mengkufurkan ayat-ayat Allah SWT, sedangkan mereka menyaksi kebenaran ya, yang dibuat oleh Nabi SAW. Mereka menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan maka Allah Ta'ala memperingatkan ya, iaitu supaya kita orang beriman jangan taat kepada mana-mana ya ahlul kitab yang akan menyebabkan mereka akan menyimpangkan agama daripada kebenaran ya. Lalu Allah Taala berikan konsep secara umumnya, sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah Taala, makalah dia lah yang akan diberi petunjuk, tak kira siapa dia, insyaallah ya. Jadi seterusnya insyaallah kita lihat pada ayat yang ke-102. Baik, dalam ayat ini dalam surah ini maka Allah Taala ceritakan kita dengan perihal yang berkaitan dengan takwa, iaitu diminta kita supaya bertakwa dengan Allah kepada Allah SWT dengan ketakwaan yang sebenarnya. InsyaAllah kita bahaskan ayat tersebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Baik, jadi dalam ayat ini Allah suruhkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini sebab beriman iaitu yang mereka yang ya ataupun berpegang teguh dengan agama Allah SWT dan ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Baik. Jadi dalam ayat ni kalau kita lihat, maka pesanan Allah SWT kepada kita iaitu hendaklah kita bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Baik, ini yang kita nak bahaskan. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa di sini? Hingga Allah jelaskan takwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Baik. Takwa pada definisinya dengan makna takut. Dengan makna
takut itu hak yang ataupun di segi istilahnya tadi. Baik, maka di sini apa yang dimaksudkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita ni mentaati Allah SWT, menghindari daripada segala apa yang dilarang oleh Allah Taala. Sebab itulah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jadi maksud di sini katanya huwa an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara wa la yunsa wa an yushkara fala yukfar. Maksud dia katanya takwa ini adalah hendaklah taat yang tiada keengkaran. Sentiasa ingat Allah Ta'ala, tidak melupakannya, bersyukur di atas segala nikmat Allah Ta'ala dan jauhi daripada kekufuran. Itu yang dibentangkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, jadi Ibnu Hatim juga diriwayatkan Ibnu Mas'ud ni katanya maknanya adalah agar dia ditaati, itu Allah Ta'ala, dia ditaati dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufurkan. Pada tu. Baik jadi yang terbaik sanad ini sampai sanad ini sahih mauquf kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak kena katanya dia seperti mana yang dikatakannya tadi, demikianlah juga yang dikatakan hampir sama juga tadi. Maknanya dia berpendapat seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Malahan katanya lagi ada apa hadis tadi lebih cenderung kepada apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, sementara Imam Malik Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini bapa kepada Imam Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, tidaklah seorang hamba itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sehingga dia mampu mengendalikan lisannya. Dia kait dengan apa? Lidah. Sebab lidah juga menunjukkan ketakwaan. Sebab yang betul, lidah tanda bersyukur kepada Allah, sentiasa zikrullah. Jaga lidah daripada mengatakan yang maksiat dan sebagainya. Allahu Akbar. Itu yang kena kita ni. Baik. Jadi di sini kata Imam As-Sabuni Ta'ala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Jadi katanya iaitu pengukuhan takwa ini, iaitu dia kata tidak akan berlaku melainkan dengan menghindari segala bentuk maksiat. Tu. Jadi bila dia jauh pada maksiat, maka itulah maksudkan dengan penuh dengan ketakwaan. Baik. Jadi kalau kita kata senang saja, ada dua perkara. Setiap perintah Allah Ta'ala dilaksanakan dan segala larangan Allah Ta'ala dijauhi, maka itulah termasuk dalam konteks ketakwaan. Baik, itu yang Allah Ta'ala minta kita ni, hidup kita ini dalam penuh ketakwaan, sentiasa taat. Jangan taat, ketaatan kita ni mestilah mengikut apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat Nabi, jadi kita berhak untuk mempraktikkan kehidupan kita sebagaimana dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Ta'ala pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maksud di sini kata Ibnu Katsir, jagalah keislaman kamu itu selagi mana dalam keadaan sihat, senang. Kita senang, kita sihat ni supaya kamu meninggal dunia nanti dalam keadaan kamu Islam. Jaga agama. Baik, kerana ia merupakan sunnatullah. Sunnatullah iaitu kemurahan Allah Subhanahu Taala yang maha kaya, Allah yang telah meletakkan. Jadi barang siapa yang hidup dalam satu keadaan, maka dia juga insya-Allah akan mati dalam keadaan tersebut. Maknanya apa? Apabila seorang tu sentiasa dalam keadaan ketaatan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah permudahkan dia kematian juga dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian sesiapa yang mati dalam satu keadaan, dia juga akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Itu begitulah sebenarnya dia mati akan dibangkitkan demikian. Sebab itulah maka kita kena banyakkan doa kita supaya Allah SWT jadikan kita orang sentiasa bertakwa kepada Allah. Sebenarnya Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tu kita minta supaya Allah Ta'ala teguhkan hati kita,
Ya muqallibal qulub, ya, sabbit qulubana, teguhkan hati kami ya Allah, ala dinik, atas mentaati agamamu ya Allah, ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Nah, Allahu akbar. Ya, itulah yang kita minta. Ya Allah Ta'ala, akhiri kita dengan kesudahan yang baik. Ya, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ya, sudahilah kehidupan kami dengan sebaik-baik kesudahan. Wala takhtim alaina ya bisu'il khatimah, dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kesudahan, iaitu di luar agama Islam. Allahu akbar. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Mujahid, iaitu ketika mana orang sedang mengerjakan tawaf di Baitullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia sedang duduk, dia pegang tongkat, kemudian dia pun berkata, dia memperingatkan mereka. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, pernah bersabda, dia baca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi sabda Rasulullah, walau anna qatratan minaz zaqumi qutirat la amarat ala ahli al-ardi 'ishatahum fa kaifa biman laysa lahu ta'amun illa az-zaqum. Allahu akbar, ya. Selama mana dibacakan ayat tadi, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Nah, artinya sabda terusnya, seandainya potongan zakum jatuh ke bumi. Potongan ni maknanya bukan itu semua, sikit je. Kalau potongan zakum jatuh ke bumi, nescaya akan merosakkan kehidupan penduduk bumi. Lalu bagaimana pula dengan orang yang tidak mempunyai makanan selain pada zakum? Allahu akbar, Nabi nak bayangkan apa tak? Tu kena takut pada Allah Ta'ala. Takut kerana neraka Allah Ta'ala. Buah zakum tu, kalaulah Allah Ta'ala Allah campurkan ke dunia sedikit saja, habis pahit belaka kehidupan manusia ni, rosak belaka kehidupan mak dunia. Jadi Nabi kata, bayangkan itu baru sedikit, macam mana pula kalau dia tak ada makanan, hanya buah zakum saja makanan dia. Ya Allah, lagilah berat penyiksaan dia tadi. Barat. Tu ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Dalam kitab sahih mereka, dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Baik, iaitu hadis yang sahih tadi. Baik, apa yang dimaksudkan daripada sini, iaitu supaya kita sentiasa dalam kehidupan kita ini sentiasa kita mengawasi. Sebab Allah Ta'ala muraqabah, Allah Ta'ala sentiasa memerhati kita. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, atau kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 malam sebelum baginda wafat. Tu Jabir dengar dah, ini sabda Rasulullah 3 malam sebelum baginda wafat. Iaitu kata baginda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah seseorang di antara kamu mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Tu. Baik sangka ni Allah Ta'ala akan buat kepada kita yang elok. Tapi kita dulu yang kena perelokkan amal kita kepada Allah SWT. InsyaAllah Allah akan balas dengan balasan yang baik. Tu. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, Allah sebut, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tu je. Jadi Allah beritahu dah. Balasan yang baik itu tidak ada melainkan hal jazaa'ul ihsan, balasan bagi perbuatan amalan yang baik itu tidak lain melainkan balasan yang baik. Yang baik pasti dia balas baik. Tu ya. Sebab itulah kena menghindari daripada perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Sebab bila kemurkaan Allah, tentulah balasannya akan jadi berat nanti. Baik, hadis kita dengar itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim pula diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah berfirman, mana hadis ni hadis qudsi. Ini Rasulullah beritahu. Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Mana orang sangka baik kepada Allah Ta'ala, insya-Allah.
Allah Ta'ala akan jadi baik kepadanya. Allahu Akbar. Jadi maksud di sini adalah kita ni sebagai umat Islam, apa yang berlaku pada kita, kita kena tahulah. Sekiranya kita kita nampak benda itu, suka duka kita ni semua jadi datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala nak kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allahu Akbar. Ya. Sebab itulah Nabi SAW ada menjelaskan, ya, ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Apa yang sedikit mencukupi lebih baik daripada apa yang banyak tetapi melalaikan. Itulah Nabi bercerita berita. Maknanya kita ni redha dengan pemberian Allah SWT. Ini juga termasuk dalam ketakwaan. Tu. Tapi jangan pula redha kita malah buat amal ibadat. Tu tak nak. Itu sebenarnya nafsu. Nafsu, ya. Saya ni buat macam mana dia tak boleh jalan elok. Ada. Tak, kita ni Allah bagi peluang, bagi usaha. Kena ikhtiar. Nak jadi orang baik, nak jadi orang bertakwa. Bukan ketakwaan itu datang dengan sendiri, tapi kita kena usaha. Maka di antaranya adalah perkara-perkara yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Selalu datang solat 5 waktu. Rajin-rajin baca Al-Quran. Rajin solat-solat sunat. Kena rajin berzikir, rajin berdoa kepada Allah. Barulah kita ni akan dapat menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sebab Allah sebut dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alangkah ruginya orang yang dah kenal Islam tapi mereka menyimpang daripada agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dengan makna ni wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Imam As-Sabuni Ta'ala, iaitu berpeganglah kamu dengan Islam. Tu berpegang dengan kukuh, seperti mana Nabi SAW ada jelaskan, addu alaihi bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham. Makna apa? Pegang dengan kukuh, dengan kemah, sehinggalah kamu didatangi kematian. Sedangkan ketika itu kamu mati dalam keadaan kamu sebagai seorang Islam. Dengan kata lain, maksud daripada keseluruhan ayat ini adalah iaitu perintah supaya kita istiqamah dalam agama Islam. Tu nampak? Istiqamah. Subhanallah. Sebab istiqamah ni benda yang hebat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Selalu kita dengar ayat tu tak? Sungguh orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah dalam kehidupan mereka sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang penuh dengan ketakwaan tadi. Allahu Akbar. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat rahmat akan turun. Turun buat rahmat. Turun buat doa untuk mereka. Apa kata malaikat rahmat tadi? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Jangan takut yang akan datang, Allah Ta'ala bersama kamu. Jangan sedih apa yang kamu tinggalkan, Allah akan gantikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah berita gembira dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Subhanallah. Ini juga termasuk dalam hal yang berkaitan istiqamah. Sebab tu Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqamahlah. Tu. Sebab tu orang kata fadilat istiqamah ni, bila kita sihat, kita senang, kita buat. Kalau satu hari dia andaikan orang tu sakit, dia tak mampu, insya-Allah pahalanya berterusan. Allahu Akbar. Itulah bonus yang paling hebat sekali pada bonus orang dapat apa? Bonus tabung haji ke, bonus dividen ke apa ke? Daripada syarikat ke, tak serupa dengan bonus daripada Allah Taala. Sebab yang lain tu kita makan habis. Bonus akhirat insya-Allah kekal berpanjangan buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Okey, baik. Baik, jadi setelah mana Allah Taala perintahkan supaya istiqamah tadi, maka tengah ayat seterusnya pula perintah lagi supaya kita berpegang teguh pula kepada agama Allah ni. Dengan makna lain tadilah. Makna istiqamah ni tak hilang daripada ayat tadi dan juga yang akan datang. Insya-Allah kita tengok ayat seterusnya. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Baik, jadi dalam ayat ni pula perintah Allah Ta'ala ni. Tadi dah perintah dah. Allah perintah supaya kita dan penuh ketakwaan sampai ke mati. Dan kemudian Allah jelaskan lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. Maksudnya berpegang teguh dengan tali Allah, maksudnya apa? Iaitu agama. Sebab hablu ni asal tali, tapi maksudnya lah tali ni adalah agama Allah. Wala tafarraqu. Dan janganlah kamu berpecah belah, bercerai-berai. Baik, maka di sini kalau kita lihat pula dalam ayat ini, maka Allah SWT perintahkan kita supaya berpegang dengan agama Allah. Bila dikaitkan dengan agama Allah, iaitu ada dua perkara yang kita faham. Yang pertama, kitabullah. Kitabullah. Sebab Allah Ta'ala turunkan kitab. Bila berpegang dengan kitab, mana pertama kita kena faham Al-Quran. Bukan sekadar baca dia tak? Inilah kesilapan orang Islam sekarang. Tak serupa dengan kita pada zaman-zaman dahulu. Ulama-ulama salaf yang terdahulu, orang salih yang terdahulu, apatah lagi zaman sahabat. Mereka baca, mereka tadabbur, mereka menghayati, mereka mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Sebab itulah Allah bagi keberkatan kepada mereka. Zaman sekarang ni kita lihat Allahu Akbar, hebat. Dengan taranum, dengan apa, macam-macam. Ya Allah. Ya betul. Tak apalah itu kan. Tapi yang kita naklah kefahaman. Kalau kita pandai taranum sekalipun, kalau tak faham, tak menghayati, tak tadabbur, ataupun apakah kesannya kepada kita? Tak ada kesan melainkan apa? Yang Nabi beritahu. Nabi kata seolahnya apa? Orang baca Al-Quran pada akhir zaman ni seperti macam kita lepas kerongkong aja. Tu ya. Sedap makan tu ya, lepas tu hilang, tak ada apa. Tak ada makna di situ. Ya Allah. Inilah kita sekarang umat Islam, kita nak kembali semula kepada zaman kemajuan pada zaman Nabi SAW, tak dapat tidak. Maka kena menghayati Al-Quran. Nak menghayati kena faham dulu lah. Habis kalau tak ada dalam kuliah, nak duduk macam mana? Kita ni bukan boleh faham Al-Quran itu. Orang Arab sekalipun, walaupun dia faham bahasa Arab, bukan dia faham semua Al-Quran. Sikit-sikit tu boleh lah. Dia pun kena belajar juga, kena berdampingan dengan ulama' juga. Allah Akbar. Jadi itulah kita ni orang anjam, lagilah kita tak faham. Sebab tu kita kena usahakan. Bukan sekadar baca sendiri je tak. Kita kena faham, kena tahu, bertalaki. Baik, tadi saya kata ada dua perkara. Yang pertama dengan kitabullah. Dengan kitabullah, itu yang Allah Ta'ala sebutkan, jami'an tadi. Baik, kemudian Allah sebutkan yang kedua, wala tatafarraqu tu. Perkara yang kedua, jangan kamu berpecah belah. Maknanya jangan kamu menjadi orang yang berselisih faham dalam agama ini sebagaimana yang pernah berlaku umat yang terdahulu, terutama daripada Ahlul Kitab, orang Yahudi dan juga Nasara. Mereka ada kitab tapi berpecah belah juga. Kita sekarang Al-Quran ada di hadapan kita. Kenapa kita nak berpecah belah lagi? Dan Nabi SAW dah pesan kepada kita. Nabi tinggal dua perkara kepada kita. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Malahan Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, nak jelaskan kepada kita jalan yang kita bawa, jalan kita ambil ni mestilah menepati apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, pada bilang syaitan rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang dibuat oleh Rasul kepada kamu, fakhudhu, pegang, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang baginda larang kamu daripadanya, maka jauhilah, hindarilah. Maka tak berpecah belah. Ini kita sekarang kita lihat, kenapa umat Islam berpecah belah? Sebab Al-Quran tidak dihayati.
Dalam Al-Quran banyak Allah jelaskan supaya kita ni jangan mengambil penolong-penolong, pembantu-bantu kawan rapat diperkenal orang kafir, tapi sama-sama Islam bergaduh. Sama-sama Islam berperang. Baik pula orang kafir. Inilah kesilapan. Kalau kita kata kita ni orang yang tak faham bahasa Arab, kita buat silap, orang yang faham bahasa Arab pun silap juga. Kenapa tak? Mereka juga berpecah belah, tak berpegang dengan agama hak sebenar. Tu. Baik. Jadilah Allah jelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua kepada tali, iaitu tali maksud agama Allah. Jangan kamu berpecah belah. Baik, ada pendapat kata hablillah ini, sebab kita berpegang pada tali iaitu agama Allah, maksudnya adalah janji Allah. Janji Allah. Ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ayat akan datang nanti, iaitu Allah jelaskan, duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Tu Allah sebut habli itu ada dalam ayat akan datang. Mereka diliputi kehinaan di mana sahaja mereka berada. Terutama Alkitab juga sebut dah. Kecuali jika mereka berpegang kepada tali ini agama Allah dan tali ini perjanjian dengan manusia. Jadi makna kita dah berjanji dengan Allah Ta'ala nak jadi apa? Nak jadi hamba Allah SWT taat. Alastu bi rabbikum. Kalau kita bayangkan alastu bi rabbikum, jawab apa? Qalu bala, dah tentu ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Bila mari ke dunia, apa jadi? Lupa apa yang Allah perintahkan tadi. Sebab tu kita ni tak sempurna. Satu, kita ada hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita pula sesama manusia. Sebab kita ni bukan hidup seorang-seorang. Tu. Agama Islam ini agama yang mendukungkan bermasyarakat. Maka kalau yang mana Nabi SAW gambarkan al-muslim kal bunyan. Orang Islam seperti binaan. Kita faham seperti binaan Kalau rosak satu bahagian, maka rosaklah umat tadi. Allahu Akbar. Kalau kita lihat sekarang rosaknya umat, sebabnya apa? Sebab apabila sebahagian itu ataupun mengingkari perintah Allah SWT, tinggal tidak ada sifat takwa lagi, tidak beramal dengan sunnah, malahan seolah menyisihkan daripada agama yang sebenar. Allahu Akbar. Allahumma hafazna minhum. Baik dah. Baik dah. Yang maksudkan sini adalah hablum minallah, hablum minan nas ni, itu perjanjian kita dengan Allah, dengan juga manusia, dan juga perlindungan. Kita minta perlindungan kepada Allah sebagaimana tadi. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai, berpecah belah. Jadi Allah perintahkan kita ni supaya apa? Bersatu dalam jemaah. Melarang kita daripada berpecah. Baik. Nampak tu? Kalau orang kata, awak pergilah semasjid, kami kat rumah boleh sembahyang. Memang boleh satu, itu maknanya dia berpecah dah. Sedangkan zaman Nabi SAW, orang munafik pun, nampak? Orang munafik pun berebut pergi ke masjid. Tapi siang hari lah, sebab Nabi nampak. Allahu Akbar. Ini kita berebut juga tak? Berebut hari Jumaat, berebut bulan puasa. Allahu Akbar. Situ kata tidak fahamnya agama. Kalau faham agama ni, zaman Nabi SAW, mereka 5 waktu mereka jaga. Tak apalah kita tu, kalau kita tak ada di kampung kita, tak ada di rumah kita, di mana saja kita berada, carilah masjid, carilah surau, insya-Allah. Itulah dia rumah-rumah ibadat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi dalam hadis banyaklah yang Rasulullah SAW larang daripada kita berpecah. Malahan baginda menyarankan kita supaya sentiasa bersatu. Bila umat Islam satu, barulah teguh. Baik, ini seperti mana dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum salasan." Qila wa qala wa kasrata su'ali wa idha'atal mali.
Dalam hadis ni Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah Ta'ala meredai 3 perkara bagi kamu. Nampak? 3 perkara yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala reda kalau umat Islam lakukan, dan membenci 3 perkara pula. 3 perkara yang Nabi suka dan 3 perkara yang Nabi benci. Baik. Tu ya. Ni Allah Ta'ala jugalah. Baik, dia reda. Yani Allah reda jika kamu yang pertama sekali beribadat kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Beribadat ni kena faham banyak, bukan nanti solat saja. Dalam doa, ya, dalam apa yang kita buat tadi, hanya lillahi ta'ala. Apa saja nak. Itu maksudnya Allah Ta'ala suka apa? Nak lihat hambanya beribadat, tidak menyekutukannya. Baik. Yang kedua, berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah, dan tidak bercerai-berai tadi. Ni ada ini. Ada hadis ya, makna bersatu, tidak berpecah belah. Dan ketiganya, setia kepada orang yang telah Allah serahi untuk menjalankan urusan kamu. Ni dipanggil ulil amri, pemerintah, ya. Selain mana pemerintah ni tunaikan hak Allah Ta'ala, hak agama, ya, wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Itu 3 perkara. Dan dia membenci bagi kamu 3 perkara lagi. 3 benda lagi Allah Ta'ala tak suka tak? Iaitu, pertama, qila wa qala. Qila wa qala ni mana? Hak ni kata gitu, hak ni kata gini. Makna apa? Membicarakan berita yang tidak jelas. Macam sekarang nak. Dia kata, nampak? Berita-berita palsu. Belum tentu lagi tu. Ni nampak Allah Ta'ala suka tak macam ni? Bukan kita manusia je. Allah Ta'ala pun tak suka. Sebab tu Allah turunkan ayat tentang orang munafik. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang yang beriman, jika datang mereka seorang fasik buat satu berita, fatabayyanu. Selidik terlebih dahulu. Sebab tu sekarang di antara, nampak tak? Di antara kita perpecahan yang berlaku sesama umat juga sekarang ni, boleh juga kita yang di tangan kita tu. Itu ya, berlakunya perpecahan. Ya, kadang-kadang bukan apa, sama-sama kita dalam masjid pun boleh jadi. Sebab apa? Hak ni viral kat tu, belum tentu lagi. Belum tentu lagi, ya. Benda ni kita ada kebaikan, tapi lebih banyak kepada keburukan. Bila mana manusia tak berpegang Al-Quran, sebab fatabayyanu, selidik dulu. Bukan Allah kata jangan, tak, yang moden boleh guna, tidak menjadi masalah. Perkembangan zaman ya tidak menjadi halangan dalam Islam. Okey, itu qila wa qala tadi. Yang kedua, banyak bertanya. Ini kena faham pula. Jangan pula jadi macam dululah. Ya, nanti Tok Guru kata apa? Barang siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Bukan itu salah. Maknanya bertanya ni, bertanya perkara yang tiada faedah, sama ada untuk dunia maupun untuk akhirat. Ni dia kata lah, banyak bertanya sangat. Ya, banyak bertanya benda tak ada faedah. Tapi kalau ada faedah yang berkaitan dengan kebaikan untuk dunia, berkaitan untuk akhirat, ya, silakan. Maka Islam suka yang sedemikian. Malah Nabi kata yang lain pula dah. As-su'alu nisful ilmi. Kena faham tu? Pertanyaan itu sebahagian daripada ilmu. Itu dalam masalah pelajaran. Baik, yang ketiga, idha'atul mal. Idha'atul mal ni iaitu mensia-siakan harta, itu membazir. Idha'an ni membazir senang. Allahu Akbar. Zaman sekarang kita lihat banyak dak pembaziran, amat banyak. Allahu Akbar, ya. Sebab tu cuba kita lihat dah. Di Malaysia ni kalau kita tengok, ya Allah, orang kita ni tak dapat nak lepas daripada pembaziran. Amat teruk kita. Sebab kita ni dilimpahi nikmat yang banyak, maka nikmat tu dibuang-buang. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi kita lihat dalam bulan puasa tak? Patutnya bulan puasa ni orang makan sikit sebanyak, makanan tak banyak. Tapi kita pula banyak orang yang buang. Makan tak serah mana pun. Ya Allah. Okey, baik. Baik, itu yang Allah Ta'ala jelaskan tadi. Sampai ke situ, berpegang dengan agama Allah Ta'ala, jangan berpecah belah. Baik. Kemudian Allah sambungkan lagi, ya. Allah bagi Allah ceritakan apa? Iaitu di antaranya persatuan, keharmonian umat Islam itu amat ditekankan oleh Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'am. Ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu
Baik, ayat ni turun zaman sahabat ya, turun zaman sahabat, tapi Allah untuk praktik sepanjang zaman. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu, iaitu masa jahiliah, bermusuh-musuhan. Ya, orang Arab zaman dahulu, zaman jahiliah, hidup mereka ya Allah kucak-kacir. Nah, tu dia. Tak aman. Setiap puak akan menindas, yang lemah akan ditindas, yang kuat akan menindas. Allahu Akbar. Baik, kemudian Allah jalakan, dulu kamu bermusuhan sama kamu, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mempersatukan hati kamu. Timbulnya kasih sayang ni, macam mana Nabi SAW dapat mempersahabatkan ukhuwah Islamiyah di Madinah ya. Orang Madinah, golongan Ansar boleh terima golongan Muhajirin menjadi macam adik-beradik. Allahu Akbar. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kamu kerana nikmat Allah Taala itu kamu menjadi bersaudara. Tu bersaudara, subhanallah, hebat. Tak ada zaman yang lebih hebat daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah peringatkan lagi, wa kuntum ma'ala syafa hufratin minan nar, dan kamu Allah tu dulu kamu itu telah berada di tepi jurang neraka. Yalah, dengan jahiliahnya, dengan syiriknya, dengan fahsyat munkar atas muka bumi ini. Fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Nikmat Allah Taala. Ya Allah, kita cuba lihat tak, Islam inilah satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar tak? Kalau tak ada Islam nak, dunia ni takkan aman. Dunia ni takkan aman. Sebenarnya orang kafir juga dia pelajari daripada ajaran agama Islam. Cuma dia tak beriman dah. Ada. Baik, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Ayat tadi apa yang Allah turunkan supaya kamu mendapat petunjuk. Baik, cuba kita lihat tak? Daripada apa yang Allah jelaskan, jangan kamu berpecah belah. Kemudian Allah Ta'ala flashback, Allah Ta'ala ungkapkan kembali apa yang berlaku pada sahabat-sahabat sejak zaman jahiliah, kemudian hinggalah zaman Nabi SAW. Melihatlah betapa kehebatan yang Allah bagi dengan sebab Islamnya mereka tadi. Baik, baik, jadi kata Ibn Katsir, ini pendapat Ibn Katsir. Kata Ibn Katsir, ayat ini dia kata lebih berkenaan kepada kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni dua bangsa Arab penduduk Madinah. Ya, mereka ini sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sama-sama mereka berperang. Sama-sama Arab ni berperang. Alah, pokoknya Melayu sama Melayu dah bergaduh juga. Tu. Tapi tengah-tengah mereka adalah apa? Tengah-tengah mereka adalah orang Yahudi. Kita ni ada bangsa lain pula tengah-tengah tak? Dia mengkotak-katikkan Melayu Allah, jangan jadi gitu. Baik, jadi ayat ni kata Ibn Katsir lebih kepada kaum Aus dan Khazraj. Sebab zaman jahiliah dahulu, mereka ni terjadi banyak peperangan, permusuhan yang amat berat. Rasa dengki, dendam yang menyebabkan berlakunya pembunuhan, pertempuran di kalangan mereka. Ramai hak mati. Okey tu. Ya, jadi maka ketika mana Allah Ta'ala datangkan Islam, iaitu dengan Nabi SAW hijrahkan diri baginda dengan sahabat daripada Mekah ke Madinah, mereka pun memeluknya. Mereka meluk Islam dan jadilah mereka bersaudara. Aus dan Khazraj. Ni mereka penduduk Madinah negeri tak boleh bersatu. Tapi dengan Islam, Allahu Akbar. Ya? Mereka bersatu sama mereka dan boleh lagi terima ni orang Muhajirin sebagai saudara mereka. Allah. Sehinggalah mereka ada sifat saling cinta mencintai kerana Allah. Tu kena tak? Kasih sayang ni bukan kerana satu. Ni sebab apa? Orang ni banyak harta, orang ni ada pangkat. Tak, tapi kerana Allah. Jadi mereka ataupun saling menyambung silaturahim, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan untuk agama Allah SWT. Allahu Akbar. Ya. Sebab tu hampir sama seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Ba'na min syaitan wajim. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Ini Allah peringatkan kepada Nabi SAW ni. Allah lah yang menguatkan kamu dengan pertolongannya. Allah kuatkan Nabi SAW dan dengan orang-orang beriman.
Tu orang beriman dia tu Muhajirin dan Ansar. Dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang beriman, Allah yang satukan hati mereka. Allah sebut ya, Allah yang bantu Nabi. Dia walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi ini, ni Allah bagi andaian. Kalau semua harta kamu belanjakan, nak apa? Nak satukan manusia, nescaya kamu tidak dapat mensatukan hati mereka. Nampak? Betul? Nak belanjakan macam mana pun, ya? Manusia akan mungkin hari ini okey, esok akan pecah pula. Tetapi Allah lah yang telah menyatukan hati mereka. Allah yang satukan hati mereka. Nampak? Aus dan Khazraj di Madinah okey. Mari pula Muhajirin, kemudian mereka tadi golongan Ansar, ya, maka bersaudara. Sesungguhnya Allah Taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allahu Akbar. Itu Allah peringatkan mereka juga. Sebab tu Allah sebut dahulu sebelum datangnya Islam, mereka itu benar-benar berada di tepi jurang neraka. Maknanya kalau mati terus masuk neraka. Contoh macam tu. Tu disebabkan apa? Pertama sekali sebab mereka kufur. Mereka kufur, tidak beriman. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan mereka dengan memberi hidayat keimanan kepada mereka. Alhamdulillah dapat Islam dah. Baik dah. Jadi mereka ini nampak tak? Jadi dalam hal ni juga sebenarnya dia ada juga timbul yang masalah dengan Aus dan Khazraj ni, ataupun kita bagi golongan Ansar ni. Sebab apa dah? Mereka ni mereka mengungkitkan. Mereka pernah juga mengungkitkan itu pembahagian harta ghanimah atau rampasan setelah berlakunya peperangan Hunain. Baik, pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah telah menawan kota Mekah, dan selepas itu juga berlakunya peperangan Hunain. Maka mendapat harta rampasan, dan Rasulullah tak pergi pun kepada puak-puak Ansar. Jadi mereka mengungkit-ungkitkan. Tu dah. Baik tak? Baik, tetapi kemudian Rasulullah kumpulkan mereka. Rasulullah tanya mereka ni, sebabnya Rasulullah nak bagi harta tadi kepada orang yang baru, orang yang baru masuk Islam, dan juga nak tolong sahabat-sahabat yang berhijrah. Baik tak? Tu. Iaitu Rasulullah memperingatkan mereka diingatkan kembali tentang kenikmatan yang mereka telah dapat pada Allah Ta'ala, dengan sebab Allah Ta'ala utuskan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kalau tak datang Rasulullah, maka mereka tu berperang sampai bila-bila pun. Allahu Akbar. Dah. Baik, ini ada apa hal yang demikian itu kerana mereka rasa mereka ni berhak juga mendapat harta ghanimah. Harta ghanimah, harta rampasan. Tetapi apa yang Rasulullah lakukan itu bukan dengan kehendak Nabi, tapi itulah yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Nabi bagi kepada siapa yang sepatutnya. Tu. Baik, sehinggalah bila Rasulullah kumpulkan dalam satu kemah, tak ada orang Muhajirin, tak ada. Hanya orang Ansar saja yang ada. Maka Rasulullah sebut kepada mereka, Rasulullah peringatkan mereka, ya ma'syaral Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi, wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, wa 'alatan fa'agnakumullahu bi, fa kullama qala syai'a qalu Allah wa rasuluhu amanna. Allahu Akbar. Nabi nak tenangkan mereka. Nabi tanya kepada mereka dalam kemah, tak ada Ansar orang pun, orang Muhajirin. Wahai sekalian kaum Ansar, bukankah aku mendapati kamu dalam keadaan kesesatan, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kamu melalui diriku. Tu, aku buat hidayah untuk kamu. Dan dahulu kamu dalam keadaan berpecah belah, berperang sama-sama kamu. Kemudian Allah menyatukan hati kamu melalui diriku. Aku datang, kamu dapat bersatu. Dan kamu dalam keadaan miskin. Dia berbanding pula Yahudi yang kaya dulu. Lalu Allah menjadikan kamu kaya melalui diriku. Sebab Rasulullah datang ke Madinah, maka barulah orang Islam bangkit dengan ekonominya sebagainya. Sebab orang Madinah dahulu mereka lebih kepada pertanian. Lebih kepada pertanian. Dan orang Yahudi mereka lebih kepada perniagaan. Kita fahamlah tak? Kalau orang meniaga ni lebih cepat kaya. Baik, jadi setiap kali Rasulullah mengatakan sesuatu, maka mereka pun jawab. Mereka jawab apa? Allah dan Rasulnya telah memberikan kurnia. Lebih pada yang Nabi sebut tadi. Mana mereka bersyukur di atas tu apa yang Allah kurniakan pada mereka. Baik, itu kalau mengikut pendapat Ibn Katsir iaitu maknanya ditujukan pada Aus dan Khazraj tadi. Baik. Jadi maka di sini maka Allah jelaskan
Nah, setelah mana Allah jelaskan, kalau dulu jangan berpecah belah, kau ni berpeganglah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Jangan pecah belah, dan ingatlah nikmat, nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Nikmat sini termasuklah, kalau tadi Ansar Khazraj kita buat, tapi sini kalau mereka Ibn Sabuni semua orang Arab. Sebabnya, cuba kita lihat, sebelum diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata puak Madinah saja yang bergaduh, tapi orang yang sekitar kita Mekah pun ya juga. Tapi dengan Islam kemudian alhamdulillah dapat mendamaikan semuanya. Tu ya Allah sebut, id kuntum a'da'an falafa baina qulubikum. Dulu kamu adalah musuh sesama kamu. Lalu Allah SWT satukan hati kamu hinggalah kamu terima Islam, kamu terima iman, maka kamu ada sifat kasih sayang sesama kamu. Itu. Wa kuntum ala syafa hubratin minan nar. Ingat, dulu kamu hampir dah nak jatuh ke jurang neraka. Fa anqadhakum minha. Allah selamatkan kamu dengan Islam. Dengan diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikianlah Allah Taala jelaskan dengan sejelasnya. Keterangan yang jelas daripada ayat-ayat Allah Taala. Semua ayat Allah terangkan dengan jelas. Untuk apa? La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk hingga kamu berjaya dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu, mudah-mudahan dua ayat ni Allahu Akbar, amat besar sekali sebenarnya untuk kita fahami bagi kita umat Islamilah. Barulah kita akan menjadi umat yang kembali semula seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang takkan dapat kita 100%, tapi kita ke arah situ bila mana kita berpegang dengan ayat-ayat yang kita telah dengar tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan taufik. Pertama kita dapat memahami, dapat menghayati, kita dapat tadaburkan dan dapat kita adaptasikan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kejayaan kita dunia dan akhirat. Apa yang kita dengar ini dapat kita amalkan dan dapat kita wariskan pula kepada yang tiada sini. Walahuna aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Ada sebarang pertanyaan? Ya, Ji. Ji, korang dengar je. Saya korang dengar, kurang dengar. Tak sampai ni, tak sampai. Suara. Kena kuat sikit ni. Ya. Ya? Tak, sebab saya pun ada aircon ni kan. Jadi sama nak dengan aircon. Ya. Tak, saya nak tu. Saya nak fahamkan soalan tu. Tu. Bila tak ada peperangan maka tak adalah harta rampasan. Maksudnya harta rampasan ke dia? Islam menamatkan. Ya, bila mana tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan dah. Zaman Nabi SAW memang ada belaka. Zaman sahabat-sahabat pun ada. Zaman sahabat-sahabat pun ada yang bila mana Islam berperang dengan orang kafir, maka ada. Ada orang apa harta tu pembahagian tadi. Okey. Tu dah akaun dah tak ada dah. Zaman-zaman sahabat pun ada lagi. Mereka tu harta rampasan tu. Sebab kita tengok kan Allah turunkan dalam surah Anfal. Nampak tak? Surah Anfal tu cara pembahagian. Cara pembahagian apa? Harta ghanimah dia panggil. Harta rampasan tu. Ya. Sebab apa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan, dia ada hak Nabi sendiri. Bahagian hak Nabi tu daripada hak harta rampasan tu. Dan juga kaum kerabat. Sebab mereka ni kaum kerabat Rasulullah, mereka tak boleh terima zakat kan? Tak boleh terima zakat. Jadi mereka ni
antara mereka yang dapat tadi daripada harta rampasan tu. Boleh tu kena zaman Nabi dia, zaman sahabat tu ada lagi pembahagian. Bila berlakunya peperangan tadi, ya? Tu. Okey. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya marhamil masakin. Allahumma inna khairu ma yasalaka ibaduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fis sirat wa adkhilna al jannata kal fasih rahmatur rahim. Allahumma fi ma wa tarda. Allahumma zidna amalan nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله